Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, Dr. Mustafa Majid dan juga selaku koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru dan mungkin ada antara kita hari ini adalah dalam kalangan murid-murid. Saya ucapkan selamat datang untuk mengikuti sesi perkongsian kita pada hari ini yang pastinya setiap minggu akan lebih menarik dan lebih menarik. Dan seperti biasa, sebelum kita meneruskan sesi pada minggu ini yang merupakan siri yang ke-30, untuk itu kita nak menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh untuk berkongsi ilmu dengan tajuk pada hari ini, Every Teacher Matters. Over to you, Datuk. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Zalina. Selamat petang dan selamat sejahtera semua kerana dapat bersama dengan kami pada hari ini. Tarikh saya di slide pertama tu masih lagi minggu lepas, tapi minggu ini sepatutnya 18 Mac ya. Nanti mungkin Siti boleh bantu betulkan. So tajuk kita untuk hari ini ialah Every Teacher Matters. Dalam mana-mana organisasi, setiap individu itu adalah sangat penting ya dalam organisasi tersebut. Dan bagi sesebuah sekolah, maka setiap guru yang ada di sekolah itu adalah amat penting dan setiap guru ada dia punya kelebihan. So bagi seorang pemimpin sekolah atau warga sekolah itu, kita harus tahu bahawa setiap individu itu ada dia punya kelebihan. And so every teacher matters. Sekolah tu bukan berkaitan dengan 10 orang guru atau 20 orang guru. Ya. Kita tahu bahawa yang paling penting adalah image ya, image kita ni dalam organisasi bergantung kepada bagaimana cara kita dilayani setiap hari. Dan para pakar psikologi dia kata, jika seseorang individu dilayani dengan cara terpuji, bahawasanya bahawa ia adalah penting dan dihormati dalam organisasi, maka individu tersebut akan melihat dirinya secara positif ke arah prestasi kerja yang tinggi dan bermakna. So you have to treat everyone in your organization, dalam organisasi anda, dengan penghormatan yang tinggi. Kerana setiap orang ada kelebihan dia. Satu prinsip yang saya sendiri amalkan semasa bertugas dulu, saya mengamalkan wait time. Wait time ini adalah, kalau saya memberi satu tugasan, saya sentiasa memberi masa. Untuk setengah jenis tugasan, kita beri masa. Dan kalau kita dah bagi masa, benda itu tak jadi, kita bincang dan duduk bersama apa cabarannya. Kita tidak ingin nak beri tindakan yang negatif, layanan yang negatif kepada individu itu. Kerana itu sangat penting untuk image dia. Kita nak beri dia sokongan. Kerana setiap individu dalam organisasi itu berbeza. Setiap orang ada DNA dia sendiri. Jadi pemimpin atau kita jadi ketua panitia atau kita jadi GKMP atau penolong kanan, then you have to know the DNA. One, kita perlu tahu DNA organisasi, dan yang kedua DNA individu yang ada dalam organisasi. So, we must treat people well. Now, why? Kerana kalau kita layani individu secara positif, dia akan menunjukkan tahap tertinggi dari segi accountability kerja, prestasi kerja, productivity dan output. Itu formula dia. They will work at the highest capacity. Kalau layanan kita adalah secara positif, kita jangka bahawa setiap individu ni dia ada kebolehan, dia ada kelebihan. Minggu lepas saya sebut tentang branding. So setiap individu tu ada branding. Kita semua ada tugas generik kita. Hari ini dah mula mesyuarat-mesyuarat di setiap sekolah untuk minggu depan. Cikgu-cikgu sedang dapat tugasan-tugasan baru di sekolah.
dan sudah pastinya kita harus berikan dan ambil, kita terima dan beri tugas secara positif. Dengan harapan kita akan dapat accountability, prestasi kerja, productivity dan output yang terbaik, yang tertinggi daripada individu yang ada dalam organisasi. Sememangnya kita bila dah lama dalam sesuatu organisasi, kadang-kadang kita risau tentang complacency. Kita jadi complacent. Maka itu menjadi kewajipan organisasi, individu yang ada dalam organisasi, bukan saja pemimpin, kita sendiri menerima cabaran-cabaran baru. Kalau sebelum ini anda menjadi penyelaras program HIP di sekolah, mungkin untuk tahun akan datang anda dilantik sebagai penyelaras bagi co-curriculum dan sebagainya. So, terima tugasan-tugasan ini dan sudah pastinya pihak sekolah, barisan kepimpinan dan rakan-rakan kena beri sokongan kepada satu sama lain. That's very important. Teamwork is very important. A school is not about one individual, bukan seorang atau barisan pemimpin saja, but it's all. It's the sum of the parts. Setiap individu, every teacher, daripada pengetua, daripada guru besar PGB sampai ke bawah, every individual matters. Kalau dalam sekolah, it's not only the teachers that matter, kadang-kadang staf sokongan kita ya. AKP kita juga penting dalam organisasi. It starts from the gate, daripada pihak security dan sebagainya. Minggu lepas saya sebut, setiap orang ada kehebatan atau niche-nya tersendiri, selain daripada keterampilan generik yang dipunyai oleh setiap orang guru. Yang kita harus buat, the must do. Sebagai guru kita ada the must do. Tetapi kita semua ada kehebatan dari segi the good to do and the nice to do. The must do kita semua buat, mengajar, menilai kerja murid, menanda buku, memberi peperiksaan, penilaian dan sebagainya, macam-macam. Itu semua adalah tugas generik yang hakiki. Tapi selain daripada itu, kita ada kehebatan kita, kita ada brand kita. So every teacher in the school ada dia punya branding dan every teacher matters. Bagi seorang pemimpin di sekolah atau barisan pemimpin di mana-mana peringkat di sekolah, sentiasa beri masa, beri sokongan kerana individu dalam organisasi itu sememangnya ada kelebihan dia. Kadang-kadang kita terpaksa cari cara nak tahu apa kelebihan yang ada pada individu itu. So, bagi seorang pemimpin, kita harus menerima setiap staf kita, guru kita tanpa syarat. Unconditional acceptance. Kita sememangnya manusia. Ada kelebihan, ada kekurangan. Pemimpin, ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi kita kalau sebolehnya melihat kelebihan, kerana kelebihan itu boleh mencemerlangkan organisasi kita. Maupun dalam sektor swasta, korporat dan sebagainya. Mana-mana pun sudah pasti. So, ini adalah zaman yang kita sebut zaman kita mula daripada revolusi industri tahun 50-an, 60-an, 40-an. Lepas tu kita masuk ke revolusi informasi. Kini kita ada dalam revolusi emosi. Dalam revolusi emosi ini, you need to influence people. Kena tarik mereka, kena dapat buy-in. Bukan lagi cara-cara lama, autokratik lagi. It's a different approach altogether dengan zaman atau generasi yang ada sekarang. Atau keadaan semasa sekarang. So there must be unconditional acceptance. Of course, kita sebagai organisasi dan sebagai pentadbir, pengurus, pemimpin, ada banyak cabaran. Tapi segala cabaran ini, kita ambil sebagai sebahagian daripada tugas kita. Kalau kita ketepikan staf kita, maka itu akan menjadi satu cabaran lagi kepada kita. Because every staff, every teacher matters. Dan
jangan bersara sebelum anda bersara. Do not retire before you retire. Kadang-kadang ada 5 tahun lagi orang mula sebut tentang saya akan bersara, saya akan bersara. Buku yang saya paparkan di sini adalah buku seorang guru saya. Dia baru terbitkan buku ini pada bulan Februari tahun ini. Nama dia Mr. Chi Hising daripada sekolah menengah Sultan Yusof Batu Gajah Perak dulu. Guru sains yang pakar, hebat. Sekarang umur dia lebih kurang 80 tahun. Dan dia masih lagi dah bersara berapa tahun dan menulis buku tersebut, very interesting, Colors of My Life. I'm halfway through, sedang baca, dan banyak ya jewels yang ada daripada tulisan beliau. So tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi kita yang ada ramai yang masih lagi sedang berkhidmat, so jangan bersara sebelum anda bersara. Because you matter, every teacher matters dalam organisasi. Saya nak akhir dengan apa yang disebut oleh filosofer ya. Books are the training weights of the mind. Kalau untuk bina otot, kita angkat berat. Kalau nak bina otak, the brain, then books are the training weights. Itu merupakan bebanan bagi otak kita yang harus kita amalkan. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Tepat 10 minit saya serahkan kembali kepada Dr. Zalina. Baik, terima kasih Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh atas perkongsian yang begitu baik yang tajuknya pada hari ini Every Teacher Matters. Saya rasa apa yang Datuk katakan itu memang yang sedang berlaku dalam diri setiap individu yang namanya pendidik, kerana setiap guru itu sebenarnya contribute dalam organisasinya. Tak kiralah dia pentadbir ataupun dia guru, tetapi masing-masing ada peranannya. Walaupun macam Datuk kata ada peranan manusia ni positif pun ada, negatif pun ada. Tapi nak menjayakan satu-satu itu kita perlu melihat kepada yang positifnya, kerana yang positif itulah kelebihan yang ada pada diri kita yang boleh kita kongsikan, yang boleh kita jadikan garis panduan, kerana zaman ini ialah zaman revolusi emosi. Uncertain ni sekarang. Emosi kejap hari ni okey, kejap tidak okey. Jadi kita nak jaga keadaan itu, maka pentadbir khususnya di sekolah, kalau boleh saya rumus, pentadbir ini perlu buy in dengan pendekatan baharu, dengan cara dan corak pengurusan pentadbiran yang sesuai dengan revolusi emosi itu, ya Datuk? Dan saya kira sangat menarik juga pada buku murid Datuk tadi yang bukan murid saya, cikgu saya. Cikgu, sorry, dah 80 tahun kan. Buku yang cikgu Datuk itu saya nak cari sebab mesti menarik, sebab Colors of my life, meaning that his life lah, yang mungkin dia boleh cerita yang sedang diceritakan sepanjang perkhidmatan dia sebagai guru kepada kita warga pendidik, mungkin boleh jadikan panduan ataupun sekurang-kurangnya pengalaman itu boleh memberikan gambaran pada kita untuk lebih cemerlang pada masa depan. Saya kira bukan saja itu Dr. Zalina, saya kongsikan juga supaya dalam ramai pendengar kita hari ini boleh mulakan daripada sekarang untuk menulis tentang colors of their life. Kita semua sebagai guru ada banyak cerita-cerita yang kita boleh masukkan tentang hal peribadi kita dan juga kerjaya kita sebagai guru, murid kita, rakan kita, pemimpin kita. So it is also an inspiration for everyone, Dr. Zalina. Betul, betul. Datuk, saya sebenarnya pun dah pernah memulakan lama dulu penulisan tentang perjalanan kerjaya saya. Tapi kerap terhenti Datuk. Dia tak boleh nak sambung dengan kesibukan, berhenti. Kadang-kadang 1 tahun tak usik. Lepas tu baru sambung balik. Barangkali saya juga akan menjadi seperti Mr. Chi ni, selepas bersara baru akan sambung lagi sehingga tamat penulisan perkongsian pengalaman itu. Dan hidup dia sememangnya bila saya baca, walaupun saya murid dia, saya tidak tahu masa itu, semasa dia cikgu saya. Tapi bila saya baca buku yang beliau tulis, baru saya faham dalam alam awal
masa dia muda lagi apa cabaran-cabaran yang beliau hadapi. But he was an excellent teacher. Sekarang ni beliau tinggal di Ipoh, ya, di Ipoh Perak. And still active. Ya, betul. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat pesanan ini, jangan bersara sebelum anda bersara. Itu kata-kata yang sangat bagus yang boleh jadikan pedoman kepada kita untuk kita meneruskan kerjaya kita. Baik, terima kasih lagi sekali kita ucapkan kepada Datuk atas perkongsian yang baik pada hari ini. Kita jumpa lagi Datuk dengan tajuk yang lain pada minggu hadapan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan sesi minggu ke-30 kita, iaitu sesi perkongsian dalam hands-on online session yang hari ini akan dibantu oleh Cikgu Nasha Madina untuk memanggil ataupun berkongsi bersama-sama dengan Cikgu Nur Farhana Nabila. Silakan. Okay, terima kasih Dr. Zalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada para hadirin sekalian. Okay, selamat datang ke sesi perkongsian ilmu ke siri 30 di CDL Hands-on Online Learning. Okay, saya teruskan ya untuk mengikuti perkongsian ya CDL Hands-on Online Session ini. Peserta perlu mendaftar sebagai ahli CDL dengan cara percuma dan peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Dan sesi perkongsian ini akan berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1.5 jam pada pukul 3 hingga 4.30 petang. Dan perkongsian adalah secara hands-on, di mana guru-guru akan bersama-sama dengan speaker yang akan bersama pada setiap minggu dan mengikuti langkah-langkah yang dikongsikan. Okay, objektifnya adalah bagi CDL ini adalah berkongsi ilmu dan kemahiran. Dan kedua, membangunkan kompetensi guru. Ketiga, meningkatkan keupayaan guru dan juga membina jaringan bersama sesama rakan-rakan pendidik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat perkongsian kita pada hari ini ialah daripada Cikgu Nabila Farhana binti Yahya. Beliau merupakan guru yang tidak asing lagi, pernah berkhidmat di sekolah SMK Seri Kembangan dari tahun 2014 hingga tahun 2015 dan sehingga kini beliau menjadi guru di SMK Bukit Mentok. Baik, sumbangan-sumbangan beliau banyak kita tengok dan antaranya ialah menjadi peserta kohort 1 program Duta Guru Yayasan Petronas, guru personaliti didik TB menengah rendah, pengurusi teknikal junior STEM Negeri Selangor tahun 2021 ya. Dan Cikgu Farhana juga sebenarnya telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2019, mendapat Google Certified Educator Level 1 dan anugerah Guru Inovatif tahun 2021 di peringkat sekolahnya. Baik, kita teruskan pada hari ini dengan perkongsian daripada Cikgu Nabila Farhana. Silakan Cikgu Nabila. Okay, terima kasih Dr. Zalina. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mahinder Singh, Dr. Mustafa, Dr. Zalina. Saya rasa ada pegawai-pegawai PPD, pengetua-pengetua, rakan-rakan guru sekalian. Mari kita tengok sini. Hari ini saya, Cikgu Nabila Farhana binti Yahya akan berkongsi sedikit sebanyak dengan apa yang saya tahu, iaitu berkenaan dengan mempelbagaikan reka bentuk 3 dimensi dengan Tinkercad. So, objektif perkongsian pada hari ini, yang pertama, guru dapat mempelajari cara menghasilkan reka bentuk 3D dengan menggunakan Tinkercad. Katakan dalam ni ada murid-murid, murid dapat mempelajari cara menghasilkan reka bentuk 3D dengan menggunakan Tinkercad. Dan juga para hadirin dapat mempelajari bagaimana untuk cara menyediakan Tinkercad Classroom. Ini khas untuk guru-guru sahaja. Tapi murid-murid boleh belajar bersama juga. Dua kriteria kejayaan untuk perkongsian hari ini.
adalah para hadirin dapat menghasilkan sekurang-kurangnya satu reka bentuk 3D dan juga dapat bagi guru dapat menyediakan Tinkercad Classroom. Okey, mari saya tunjuk kepada para hadirin. Kalau para hadirin dapat lihat di sini, saya telah menggunakan Tinkercad untuk menghasilkan tajuk perkongsian, iaitu mempelbagaikan reka bentuk 3D dengan Tinkercad. Sebelum saya teruskan lagi, saya mohon rakan-rakan guru, para hadirin bolehlah join ClassPoint dengan sama ada type classpoint.app dan masukkan class code, ataupun kalau guru-guru menggunakan telefon, guru-guru boleh scan QR code di sini. Okey, saya ambil masa sedikit memberi ruang kepada rakan-rakan guru, para hadirin untuk join ClassPoint. Sebab kita akan buat aktiviti sekali dalam menggunakan ClassPoint dan juga Tinkercad kemudian. Okey, ada beberapa yang sedang join. Katakanlah kalau cikgu para hadirin menghadapi sebarang masalah untuk join ClassPoint, tidak mengapa. Cikgu boleh respon di chat kemudian. Okey, dah ramai dah masuk ni. Okey, sambil-sambil yang sedang masuk, saya teruskan ya. Kita banyak nak belajar hari ni. Okey, yang pertama, salam perkenalan. Marilah kita lihat di manakah cikgu-cikgu sekalian belajar mengajar. Bagi yang murid mungkin belajarlah. Saya percaya mungkin ada yang murid yang join ni hari ni. Okey, boleh respon. Kita ada daripada Kuala Lumpur, Pahang, KL, Selangor, Terengganu, Ceras. Kuala Lumpur paling banyak ni. KL, Pulau Pinang. Hai orang Pulau Pinang. Jauh tu. Okey, daripada TTDI. Suara saya dengar ke? Dengar. Okey. Mungkin cikgu yang tak dengar tu boleh keluar masuk balik. Ya. Siapa yang tak dengar suara boleh masuk balik kemudian. Okey, kita ada daripada Pahang, Melaka, Terengganu, okey, Selangor, okey, Brunei. Hai orang Brunei. Perlis. Ramai. Okey, seterusnya saya biarkan ini. Okey, cikgu-cikgu mengajar subjek apa? Saya nak melihat ramai di kalangan kita ni adalah guru-guru subjek yang mengajar subjek apa. Okey, kita ada yang Math, RBT, RC, Bahasa Arab, Pendidikan Islam. Kita ada Maths. Ramai guru Maths, RBT, Bahasa Arab, Moral, Sains, Fizik. Wow. Pembuatan roti pendidikan khas. Menarik ni. Lukisan kejuruteraan. Okey, saya percaya cikgu-cikgu akan mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Sejarah. PJ. English, pengajian perniagaan. Okay, kita ada Fizik, BC. Okey. Okey. Ada lagi? Saya close ya. Okey, kita teruskan. Math and Science. Okey. Okey, seterusnya. Okey, agenda pada hari ini. Perkongsian hari ini lebih banyak hands on, di mana kita sama-sama, cikgu sama-sama akan buat dengan saya, belajar sama-sama mereka bentuk 3D dengan menggunakan Tinkercad. Okey, agenda pertama adalah reka bentuk. Apa itu reka bentuk 3D? Saya percaya ramai yang tahu dah apa itu reka bentuk 3D. 3D itu apa? 3 dimensi. Dan apa itu Tinkercad? Dan yang kedua, kita akan ada demo Tinkercad Classroom. Fokusnya adalah Tinkercad Classroom sebab benda ni adalah benda baru yang memberi 1001 manfaat kepada kita sebagai seorang guru. Dan akhir sekali kita akan bincang sedikitlah apa kebaikan menggunakan Tinkercad Classroom. Okey. So saya nak tanya
rakan-rakan, para hadirin sekalian, apakah reka bentuk 3D yang digunakan dalam kehidupan seharian kita? Saya percaya sangatlah banyak sebenarnya yang ada dalam sekeliling kita. So, apa kata cikgu? Kongsikan bersama contoh-contoh reka bentuk 3D yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Katakanlah cikgu tak dapat masuk class point, cikgu boleh respon juga di chat. Okay, handphone, berus gigi, piramid, pembuatan produk, betul. Rumah, kereta, pakaian, makanan, mop, menarik tu, betul. Okay, botol, kotak, macam-macam kan? Sangat banyak. Okay, kita almari, produk industri, tudung saji. Wah. Daripada sini saya dah dapat macam-macam idea dah nak menggunakan bagaimana kita nak sekalikan Tinkercad dalam PDP kita ni. Ada yang kata bungkus nasi lemak, prototype, toys, pelbagai jenis. Okey, kita teruskan Kejap saya close. Okey, seterusnya. Okey, adakah cikgu-cikgu ataupun para hadirin pernah menggunakan aplikasi ataupun platform Tinkercad? Kalau pernah, A. Kalau tidak pernah, B. Okey. Ini bukan sahaja fokus kepada 3D. Dia juga, saya percaya cikgu-cikgu RBT kebanyakannya dah pernah guna elektronik Tinkercad. Okay, tengok. Okay, ramai yang belum, ada yang dah, beberapa yang dah. Okay, ramai yang belum. Okay, hari ni first time lah kan dengar kita Tinkercad, macam mana nak guna Tinkercad ni kan. Okay, saya tunjukkan. Okay, don't worry cikgu-cikgu. Sebelum saya teruskan, saya nak kongsikan tayangan video yang telah dihasilkan oleh seorang murid saya, iaitu Brian Chang Yi Hong. Okay, video ini telah dihasilkan oleh beliau dan reka bentuk 3 ini juga telah dihasilkan oleh beliau. Mari kita tonton video ini sekejap. Boleh dengar ya? Okay, saya cuba. Okay, murid saya ni telah menghasilkan, kalau cikgu tengok, ni apa ni? Cikgu rasa-rasa apa ni? Reka bentuk apa ni? Ya, iPhone yang terbaru. Ya, ni sikit. Okay, video ni sangat panjang, tak apa. Okay, cikgu nak. Okey, dah siap. Tadang. Laju pula yang ujung ni.
Okey, itu adalah hasil titik peluh saudara Brian sendiri. Tanpa sebarang orang kata saya tak guide ke apa, dia buat sendiri. Sangat impresif dan saya pun sangat terkejut bila saya tengok video ni. Dia dapat menghasilkan reka bentuk yang sangat detail. Sangat detail. Okey, kita teruskan ya. Dia macam kita boleh Okey, kata dia so, ada kemahiran engineering tu, Cikgu Nabila. Ya, betul. Kemahiran engineering. Lepas tu dia sangat itulah orang kata sangat detail, benda-benda perkara kecil pun dia boleh ni lihat dan reka. Okey, so boleh dengar tak? Okey. So apa itu Tinkercad? Sebenarnya Tinkercad ini adalah salah satu platform mereka bentuk 3D melalui video tadi. Dan juga elektronik. Guru-guru RBT rasanya familiar dengan elektronik. Nanti saya akan tunjuk sikit dengan code block. Digunakan secara atas talian, so maksudnya bukan internet, tapi tidak perlu muat turun. Dia bukan software yang perlu download. Dan dia adalah percuma dan juga yang best sekali boleh diakses melalui Delima, portal Delima kita yang telah dibangunkan oleh KPM. So apa kata kita gunakan platform-platform ataupun aplikasi yang telah disediakan, dimasukkan dalam portal Delima. So sekarang ni kita akan cuba mengakses Tinkercad melalui Delima. Saya tunjuk dulu step dekat sini, kemudian saya akan tunjuk di web browser. Okey, masing-masing dah kenal ini adalah portal Delima kita. Yang murid boleh tekan murid, yang guru boleh tekan guru. Yang kedua, ini adalah paparan murid, tapi paparan guru tidak, beza sikit je. Yang penting untuk continue ke Tinkercad, hadirin boleh tekan aplikasi yang berada di menu di atas. Kejap lagi saya tunjuk yang guru punya ya. Yang ni yang murid, aplikasi ataupun ada ikon aplikasi tu. Kalau tekan aplikasi dia akan keluar sebegini. Nampak kan? Ada pelbagai platform yang telah disediakan dalam portal Delima dan kita boleh lihat Tinkercad itu berada di situ. Okey, sekarang saya akan tunjuk di delima.com. Cikgu kalau ni saya mana? Saya share link ataupun cikgu Google je pun dia akan keluar sebenarnya. Okey, pada Delima saya tunjuk kalau cikgu tekan guru dan di guru sini. Okey, dia macam-macam kat sini. Cikgu pergi atas je, jangan risau yang lain. Tekan aplikasi dan kemudian tekan Tinkercad. Boleh masuk Tinkercad. Okey, katakanlah cikgu tak dapat, paparan cikgu bukan macam ni. Sebab cikgu mungkin first time, cikgu akan dapat paparan seperti ini. Ataupun cikgu kata, saya tak dapat masuklah guna Delima. Okey, saya tunjukkan, saya sharekan link juga untuk terus ke Tinkercad. Tak jadi masalah ya. Okey, cikgu-cikgu dah boleh sampai tak sini? Okey, dah sampai sini. Okey, bagi first timer ataupun yang tak pernah, yang dah pernah masuk tapi lupa ke, cikgu boleh tekan join now. Okey, kalau cikgu pergi join now. Okey. Kalau saya laju boleh slowkan saya boleh respon dekat chat. Okey. Lepas dah tekan join now, sebagai seorang pendidik, guru, cikgu boleh pilih educator start here. Kalau student dia akan join a class. Kalau kita sebagai guru, kita tekan educator. Okay. Tekan educator starts here. Dia akan
bagi tahulah. Okey, bila dah ada educator account, cikgu boleh tekan continue to start making my educator account. Okey. Kemudian cikgu boleh baca I certified that I'm educator. Kita confirm kita adalah educator. Dan kita tekan tick button di sini dan tekan agree. Okey ke? Dah sampai sini tak? Okey, seterusnya tekan sign in with Google. Okey, kita semua maklum kita ada akaun MOE, bolehlah guna akaun MOE kita. Manfaatkanlah Google account MOE kita tu, sangat berguna. So saya sign in. Sign in ini cikgu masukkanlah email MOE. Katakan cikgu kata tak naklah guna email MOE, cikgu boleh guna Google email, Google personal cikgu. Tak jadi masalah. Mana-mana pun boleh. Saya suka guna email MOE sebab ni macam kerja kan. Kita guna, manfaatkan semua. Okey, cikgu boleh sign in. Lepas tu tekan next. Lepas tu cikgu isi. Lepas tu cikgu akan nampak sebegini. Okey. Saya dah sign in. Saya dah masuk. Kalau sudah masuk, boleh kata saya berjaya. Okey. Dia ada macam ni. Dia ada menu classes, gallery, blog, learn, tag. Okey, seorang dah berjaya. Okey, kita ada Cikgu Mas pun dah berjaya. Okey. So ini adalah paparan utama Tinkercad. Okey, cikgu-cikgu boleh nampak, para hadirin sekalian boleh nampak ini adalah paparan utama Tinkercad. Di tepi sebelah kiri cikgu boleh lihat kita ada 3D designs, circuits, code blocks and lessons. Kalau circuits ini kebanyakannya digunakan oleh cikgu RBT, saya pun tak pernah guna lagi. Try je. Code block ni adalah dia macam M block, dia macam Scratch, dia block. Dia coding menggunakan block. Ramai yang macam sebenarnya dah pernah sign up sebelum ni. Okey, tapi hari ni kita fokus 3D design sahaja, okey? Hari ni kita fokus 3D design sahaja. Kalau cikgu nak create sendiri, cikgu boleh create new design untuk menghasilkan satu design 3D yang sendirilah. Tapi fokus hari ini adalah bagaimana kita nak menggunakan Tinkercad Classroom sebab kita nak guna dalam kelas kan. So saya nak tunjuk kepada cikgu, besarkan skrin. Kecil je. Saya zoom, nampak tak? Saya dah besarkan skrin. Ke perlu besarkan lagi? Terus ya. Okey. So sekarang ni fokus kita nak buat classroom kan. Pertama kita kena check akaun kita, adakah akaun kita teacher atau tidak. Kalau kita bukan teacher, kita tak boleh. So dekat paparan gambar, macam saya gambar saya, kalau cikgu yang first time masuk adalah gambar macam orang, ikon orang tu. Di sebelah kanan atas, cikgu tekan gambar tersebut. Lepas cikgu ada nampak new design notification. Pergilah kepada profile. Okey. Pergi kepada profile. Okey. Pada profil cikgu boleh masukkan gambar cikgu. Cikgu boleh tukar nama cikgu. Katakan cikgu tak nak guna yang ada MOE. Cikgu nak buang MOE ni pun boleh. Lepas tu cikgu boleh tuliskan sedikit sebanyak berkenaan cikgu. Tapi yang penting sekali ni, how will you use Tinkercad? Okay, yang ini khas untuk cikgu ya. Semua cikgu, murid pilih student. Tapi cikgu pilih teacher. Okey. Warga pendidik silalah pilih teacher. Okey, tekan teacher, pastikan dia adalah teacher.
Kemudian kita tekan save changes. Okey. So dia akan jadi teacher. Okey, boleh saya teruskan? Boleh ya? Okey, lepas cikgu dah ada teacher ni, confirm cikgu dah boleh dah buat classroom. Okey, macam mana nak buat classroom? Cikgu tekan classes di atas ni. Okey, ada nampak kan menu di atas tau. Menu yang berada di atas, dia tulis classes di sini, cikgu tekan. Okey. So tadi pastikan kita adalah teacher, kemudian kita tekan classes. Lepas tekan classes, kita tekan create new class. Okey, kita tekan create new class. Bila tekan, cikgu boleh masukkan nama classroom. Katakanlah saya nak buat untuk hari ni, Tinkercad CDL 2. Okey. Contohnya lah cikgu buat kelas cikgu lah apa-apa yang berkaitan. Cikgu boleh masukkan grades. Saya tak ada lah. Subjek pun boleh pilih matematik ke, tu language arts ke dan sebagainya. Ataupun gen ed. Saya tak ada lah. Itu tekan create class. Okey. Bila dah create class, dia dah keluar dekat sini. Tadi saya buat Tinkercad CDL number 2. Okay. So, saya akan share dengan cikgu link. Macam mana nak share link? Cikgu kena tekan Tinkercad. Contohnya apa yang cikgu buat tadi, kelas yang cikgu baru buat, cikgu tekan. Okay. Cikgu tekan kelas code. Okay. Mudah, selalunya macam Google Classroom juga. Untuk mudah, kita share link tu. Okay, saya tekan copy link. Okey, sekarang ni saya akan share dengan cikgu-cikgu. Okey, para hadirin boleh masuk dalam kelas Tinkercad kelas CDL number 2. Macam mana nak dapatkan link ni, boleh tak share semula? Share semula. Okey, boleh. Nak dapatkan link ni. Okey, tadi cikgu dah sampai sini tak? Dah create kelas dah? Okay, Dah. Sekarang cikgu tekan nama kelas yang cikgu create tu. Tekan nama kelas yang cikgu create, dia akan keluar macam ni. Nama kelas tu kita tengok dekat classes tu balik Ya, yang cikgu buat tadi. Your class, okey ada. Okey. Oh, ada kelas code tu. Okey, dapat dah. Dah dapat dah. Okey, lepas tu tekan kelas code. Okey. Dah. Okey, dah dapat lepas tu dah dapat, copy link dan share kepada murid-murid lah. Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Kelas yang saya create dia macam tak aktif. Cikgu maaf bertanya, saudari ke Istiqomah cikgu ya ke? Ya, saya cikgu. So bila klik tak boleh. Saya aktif tu? Dia macam ni. Bila saya create new class tu, saya dah try 2 kelas. Tapi dia tak keluar tau nama kelas tu. Dia just tulis kosong student. Bawah tu pun kelas yang kedua saya tulis pun dia tak naik nama kelas tu, tapi dia tulis kosong student. So maksudnya macam tak ada apa-apa nama kelas yang saya create tu. Sebab apa ya? Kalau cikgu tu cuba refresh, boleh? Ke dia masih jadi macam tu ke? Kadang-kadang mungkin saya balik. Refresh pun sama, dia tak boleh. Sebab apa ya? Cikgu dah tadi dah set sebagai teacher ya? Dah semua dah. Cikgu masuk guna sign in with Google ke? Yes, sign in with Google guna saya punya MOE tu lah. Kalau saya tengok.
Kalau cikgu tekan yang kat tepi kan dia still keluar zero students kan? Macam tepinya ada lagi kan? Tapi nama tu tak ada. Kan? Nama kelas tu tak ada. Created semua tu semua ada. Maklumat Kalau yang sebelah kanan tu semua ada. Yang setting, gambar setting tu pun ada. Tapi bila saya klik, nama kelas tu ada tau. Dia tulis bila saya klik dekat setting tu nama kelas tu satu cekal. Saya buat save changes pun tak ubah keluar. juga. Apa kata cikgu cuba sign out, lepas tu try sign in balik. Masuk balik Sebab cikgu first time kan? First time. Mungkin lah, saya pun tak pasti. Mungkin waktu first time tu dia jadi macam tu kot. Alright. Tak apa, nanti saya cuba. Server slow kot tu ada cikgu share tu. Okay, terima kasih. Sama. Okay, saya dah share link. Kalau cikgu tekan, cikgu cuba dulu. Cikgu Istiqamah cuba dulu. Okay, di sini saya nampak dah ada beberapa rakan-rakan yang dah masuk CDL. Okay, yang mana ada masalah sama dengan cikgu Istiqamah, cuba sign out, sign in balik sebab dia first time kot. Mungkinlah. Okay, saya nampak ada cikgu Fatihah, cikgu Nur Ain, cikgu Mastura Bujal, okay, teacher Wahidah, okay. Cikgu Nur Amy. Okay. Ada lagi tak? Okay, tak apa. Saya dah share dekat link, dekat chat. So, cikgu boleh dapatkan link Tinkercad di situ. Okay, kemudian lepas cikgu dah share link tu kan. Macam mana kita dah join kan tapi tak masuk nama. Sekejap, saya cuba refresh. Kod dia belum keluar. Dah ramai dah ni. Dah ramai. Tadi dia tak keluar. Ramai dah. Okey, itu cikgu Mimi. Ada cikgu? Ada. Okey, dia kena keep on refresh lah tu. Okey, selepas tu cikgu, macam mana kita nak buat aktiviti dengan murid? Okey, cikgu pergi ke activities. Okey, tekan activities. Lepas tu, kita create your first activity. Contohnya activity ni assignment lah. Okay, sebelum kita nak create assignment ni, saya nak create, okay. Cikgu pastikan, cikgu dah masuk dan tengok ada students, cikgu tekan activities. Okay, cikgu create your first activities. Contohnya activities ni assignment lah, sort of tau. Okay, activities bagi hari ni, kita akan buat apa tadi? Papan tanda meja. Desk. Nama kita dekat meja tu, kita nak buat tu nanti. Nanti saya tunjuk. Okay, papan tanda meja. Desk tag, nameplate. Tak tahu lah. Okay, create begini dulu. Okay. Ni bahagian guru tau, bahagian guru. Bahagian murid, cikgu akan nampak kalau cikgu refresh, tekan activity, cikgu akan nampak ni. Saya ada tulis papan tanda meja. Okay. Sekarang ni, janganlah kita terus-terus, jom, murid-murid masuk Tinkercad, terus buat papan tanda meja. Tak mencapai objektif kita nanti. Sebab murid-murid kita tak nampak kenapa kena lukis, contohnya kenapa kena buat, apa kaitan dengan subjek kita. So, kita kembali ke class point sekejap. Okay, kita kembali ke class point. Okay, sini. Kita bagi satu situasi. Yang ini cikgu-cikgu boleh buat sebagai PBL, inquiry, di mana bagi satu situasi, satu masalah kepada murid, barulah gunakan Tinkercad tu sebagai satu platform untuk mereka menghasilkan satu projek. Jangan terus, okey, terus guna Tinkercad. Nanti murid dia tak nampak kesinambungan. So, tugasan hari ini kita sama-sama buat adalah papan tanda meja saya. Selalunya kan murid-murid kita akan mempunyai masalah mencari meja guru di bilik guru kerana kebanyakan meja guru tidak ada nama. Okay, especially kalau guru-guru baru dia masuk, dia tak ada meja dia tak ada nama. So, susah murid nak cari. So, langkah penyelesaiannya, sekolah anda akan menghadiahkan papan tanda meja kepada anda.
anda dibenarkan untuk mereka bentuk papan tanda meja anda sendiri. Design sendiri tu seronok tu. Kalau betul, wah seronok masing-masing cikgu kan. So sekarang fikirkan perkara apa yang perlu ada pada papan tanda tersebut bagi membezakan anda dengan guru-guru lain. So saya nak cikgu-cikgu share sedikit dekat papan tanda meja tu patut ada apa? Ikut gambar. Okey, ada orang kata gambar. Lagi bagaimana macam murid tahu ni cikgu Nabila punya. Ni cikgu Mimi punya. Ada nama. So lagi kalau macam tambahan cikgu rasa cikgu nak letak apa dekat papan tanda tu? Nama lagi? Kod ada yang nak letak figura, kod ada. Subjek. Okey. Kalau saya lah kan, saya berminat kalau ada tempat letak pen satu kot ataupun sticky note ke, kartun profile kesukaan cikgu. Ya, nama, letak picture, warna, macam-macam. Okay, so buatlah. Beginilah kita buat aktiviti dengan murid. Kita tanya dulu murid. Kita buat sesi soal jawab dulu dengan murid bagi dia. Kita sumbang saran, kita tanya murid. Okey, dapatkan idea daripada murid. Okey, kita teruskan. Clip memo. Okey. Okey, kemudian saya nak cikgu-cikgu lakarkan sikit bagaimana rupa papan tanda meja cikgu. Cikgu boleh lukis di class point. Kalau tak ada masuk dalam class point, cikgu nak lukis kat kertas pun boleh. Roughly lukis. Agak-agak macam mana nak buat. Macam mana nak. Saya bagi masa 1 minit je Nanti takut. Okay, lukiskan. Selepas cikgu lukis dekat class point, pastikan cikgu tekan submit rasa. Submit ke send. Baru dia akan tera dekat sini. Cikgu ada 20 saat lagi. Sempat tak? Roughly, lakar je. Untuk fokus kita. Okay, kita. Okay. Wan macam tu, kita ada macam tu, macam bendera, kita ada nama simple macam tu. Okey. Okey, kita ada macam tu, dia ada bentuk macam segitiga prism, ada yang macam square. Okey. Submit je. Boleh tak? Dah. Jadi saya close submission. Ni Ustazah Aina. Kita ada macam tu. Okey. Submit saya kira sampai 3. 1 2 3. Okey. Okey. Sekarang ni saya nampak macam-macam lah design yang ada. Okey. Berdasarkan lakaran tadi, barulah kita hasilkan dalam Tinkercad. Okey, jom kita hasilkan dalam Tinkercad pula. Cikgu dah ada kan macam ni cuboid, kita ada macam ni tegak, kita ada figura, kita ada macam prism, lepas tu mungkin ni ada tempat letak apa ni. Okey, ni Ustazah punya menarik. So, jom kita hasilkan dalam Tinkercad. Okey, cikgu-cikgu dah buka aktiviti yang saya share tadi, papan tanda meja. Cikgu boleh klik. Okey, kejap. Okey, kita nampak ada Cikgu Mimi dah masuk, Cikgu Billy dah masuk. Okey. So, cikgu lepas dah tekan. Okey, terima kasih Dr. Zalina. Okey, lepas tu kita create new design. Okey. Paparan students Sekejap, saya nak kena share paparan student. Lagi mudah.
Sekejap ya. Cikgu boleh dah boleh dah masuk Tinkercad tu. Tu Cikgu Mimi ada sharekan tips. Kalau cikgu atau student nak gunakan phone buat Tinkercad, better guna OTG. Dan connect dengan mouse. Sebab mouse dia lagi senang. Handphone akan jadi macam laptop. Senang klik, betul? Sebab boleh buka guna telefon tapi dia sangat kecil, sangat susah guna tangan kan? Okey, paparan cikgu akan nampak sebegini. Ni murid-murid sebagai seorang murid. Okey, cikgu tekan create new design, 3D design. Lepas tu bolehlah design kan cikgu punya. Paparan Tinkercad dia sebegini ya. Dia ada di atas ni dan di tepi ni pelbagai bentuk geometri yang cikgu boleh gunakan. So tadi kita nak menghasilkan satu papan tanda meja. Saya nak menggunakan ni lah sebagai base saya. Okey, saya klik. Okey, saya boleh nak pergi mana. Lepas tu cikgu, tak naklah bentuk ni kan. Cikgu nak panjang, nak cuboid sebagai base je kan. Lepas tu cikgu juga boleh tukarkan saiz. Yang inilah di mana kita mengajar murid ukuran. Kata saya nak guna 100 dengan tadi salah ni pula. Okey. Cikgu guna ni, kemudian cikgu tarik atau cikgu boleh tukar di sini. Katakan 20 kali 100. Dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian cikgu boleh rendahkan dia. Ataupun pendekkan dia. Semua ni cikgu boleh buat. Okey. So cikgu boleh ubah sisi pandangan cikgu. Dekat sini cikgu boleh front. Ni front. Kata right. Oh right. Oh saya nak lebar. Saya tarik. So dia akan jadilah. Okey, daripada tepi, atas. Saya boleh tarik. Saya 20 kan. Okey, lepas tu saya nak turunkan dia. Okey. Okey, kemudian kalau cikgu nampak, okey ni dah ada base. Saya nak menghasilkan nama. Sebab tadi kita buat papan tanda nama kan. Mesti ada nama. Tak ada nama macam mana murid-murid kita nak tahu itu adalah kita. So kita boleh guna teks. Okey, kita boleh guna teks. Tak naklah warna merah. Apa ni semua warna merah kan. Cikgu boleh tukar. Okey, color dekat sini. Pelbagai warna yang telah disediakan kat sini, cikgu juga boleh, para hadirin juga boleh tekan, kita boleh pilih lah. Okey, pelbagai warna ada. Lepas tu katakan cikgu nak jadikan dia transparent. Transparent dia akan jadi macam ni. Dia blur-blur gitu. Kalau tak nak tekan je. Okey. Kemudian cikgu boleh tukarkan nama tu, teks tadi. Sekejap. Saya hang sikit. Di mana nak tekan teks, dekat tepi sebelah kanan, bawah tu dia ada perkataan teks. Okey, nampak tak? Cursor saya. Ni teks ni. Ni saya starkan lah. Cikgu nampak teks. Okey. Kemudian teks ni, cikgu nak tukar. Tak naklah teks. Buat apa nak teks kan? Kita nak nama kita kan? Dekat tepi ni dia akan keluar. Teks. Apa kita nak letak? Contohnya saya nak letak
Nabila. Dia keluar macam ni. So saya tak nak apa orang kata font macam ni kan. So boleh pilih lah. Saya nak font lain, sans mono katakan. Dia jadi macam ni. Lepas tu height dia cikgu boleh tukar dekat sini juga. Katakan 40. Tengok. Tu ketinggian dia lah. Tapi kalau kita nak rendah je kan. So 10. Okay, bevel ni kalau cikgu perasan, cikgu boleh main-main lah, nampak tak? Dia gemuk atau dia kurus. Okay. So kalau cikgu nampak kan, kenapa nama saya ni dah besar daripada apa? Papan saya tadi. Saya boleh kecilkan. Sama ada cikgu scroll macam ni ataupun cikgu boleh adjust lah. Tadi 20 kali 100. Okay. So dia akan jadi kecil. Tapi selalunya nama kita dia macam kena kecil sikit lagi. Cikgu boleh kecilkan lah lagi. So kalau cikgu nampak, ni dah jadi macam ni. Tapi saya tak nak dia baring. Kalau dia baring, murid saya tak nampak lah. So apa yang kita boleh buat, kita boleh adjust degree dia. Kita nak bagi dia tegak. Kita nak bagi dia tegak. Cikgu boleh tengok, ni macam-macam ni. So daripada sisi mana ni kita kena tengok. Okey, yang ini saya nak bagi dia tegak. Nampak tak? Ini menggunakan sudut dalam matematik tingkatan 1. Teks tu berada di belakang. Di belakang maksudnya? Di bawah, di paparan belakang je. Macam ni ke? So tukarkan jadi front dulu. Lepas tu cikgu boleh adjust lah. Yang ini kita akan main dengan sudut. Kalau cikgu nampak dia ada 3 sudut. 3 macam okay. So dekat sini saya akan adjust. Cikgu boleh adjust. Okay. Sekejap. Nampak tak saya tegakkan dia? Cing, 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 cing. Jadikan dia 90 sudut tegak. Okay. Lepas tu alamak, tenggelam pula. Tak cantik. Nama saya tak nampak. So, apa yang cikgu-cikgu boleh buat? Cikgu ni nampak tak arrow ni? Arrow, dia ada satu arrow je sebenarnya. Arrow ni adalah untuk kita tentukan objek kita dengan work plane. Kita nak tinggi ke nak rendah? Contoh kita nak naikkan dia. Saya naikkan dia. Tada! Nampak tak? Kalau saya naik atas, tinggi. Saya turunkan bawah. Dia tenggelam ke, timbul ke, cikgu adjust. So dapatlah macam ni. Ni kalau saya nampak daripada kanan lah. Saya nak tengok sisi daripada kanan. Sisi daripada belakang. Sisi daripada kiri. Tu sisi daripada atas katakan. Okey, katakanlah macam ni kan. Saya nak bagi dia tegak. Cikgu boleh guna, kalau guna phone. Kalau cikgu guna komputer, cikgu boleh gunakan arrow tau. Dekat keyboard kan ada arrow kan. So macam saya ni, saya guna arrow. Ni saya bergerak guna arrow. Lagi sharp, lagi senang untuk dia bergerak. Dan kita tahu macam mana kita nak. Tada. Okey. Terhasillah nameplate
yang simple. Okey, ni adalah nameplate yang simple sekali. Tapi kita nak tambah satu. Saya tak naklah macam ni je. Saya nak ada tempat letak pen. Okey, saya nak ada tempat letak pen sebelah kanan. Okey, tempat letak pen terpulang. Cikgu nak guna kuboid ke? Cikgu nak guna bentuk macam-macam. Kita ada macam-macam bentuk. Okey, cikgu boleh nampak. Yang ini basic je tau. Basic shape. Cikgu boleh, siapa yang tadi ada kata nak letak figura, boleh letak creatures, character. Saya tunjukkan sikit. Cikgu boleh letak pelbagai figura yang ada dekat sini. Okey, dia tak tunjuk semua. Cikgu boleh tekan more shape untuk dapatkan semua yang lain. Okey, kita ada cat, kita ada ni, kita ada ni. Contohnya saya nak letak yang ni lah. Okey, figura ni. Tada! Saya nak buat kat sini tapi saya naklah dia berada di atas plate tu kan. So saya mungkin akan kecilkan nama saya. Kecilkan lagi sikit lah. Okey, kemudian saya nak letak figura saya kat sini. Dia tenggelam kan? Kalau tenggelam nak buat apa? Kita gunakan arrow, naikkan di atas. Tenggelam tak? Tada! So cikgu nampak. Saya ada figura. Tadi lepas tu saya boleh juga kalau nak tambah benda lain macam-macam, pelbagai objek, everyday objects pun ada. Botol air, tisu. Okey, saya nak letak tempat botol pula. Tempat pensel kan. So saya nak guna ni lah, cardboard tube tisu ni. Boleh juga. Saya nak letak sebelah ni lah. Tak nak lah, sebelah sini lah. Okey, pun boleh. Dan rasa tinggi sangat, saya boleh adjust jadi kecil. Kalau rasa besar sangat, saya boleh adjust jadi kecil. Kalau cikgu rasa, oh ni dah tak nampak bentuk bulat sebab dia punya saiz dah tak sekata kan. Cikgu adjust lah 30 kali 30. So dia punya diameter dia sama. Diameter. Okay, kalau cikgu nampak, tada, bolehlah. Tapi pun dia berlubang pula kan. Tak menarik pula. Nanti kan pensel tu terabur pula. Okey, saya tak nak guna ni lah. Kata. Kalau cikgu nak delete, macam biasa, sama juga cikgu pilih. Cikgu tekan je. Dekat keyboard ada del kan. D-E-L. Cikgu delete je. Tadang! Okey. So saya nak tunjuk satu benda yang menarik. Saya belum tunjuk lagi. Saya akan ambil silinder. Okey. Sekarang ni. Okey, saya gerakkan silinder saya dulu. Sebab silinder bawah dia tertutup. So kita boleh guna silinder ni. Okey. Tapi kalau cikgu tengok, kita kat front lah. Okey, cikgu nampak macam ni kan? Cikgu boleh ubah view, switch to flat view pun boleh. Ni flat. Yang ini adalah, nampak kan? Perspektif dengan flat. Orthogonal tu boleh digunakan dalam subjek matematik juga sebenarnya. Okey, satu benda. Saya dah buat ni, lepas tu saya nak tunjuk cikgu. Macam mana kita nak duplicate? Nak ada satu lagi bentuk silinder yang sama. So cikgu boleh kalau dekat Word document kita boleh Ctrl+C, Ctrl+V kan? Ataupun dekat Tinkercad ni cikgu nampak tak atas ni? Ada macam duplicate and repeat. Cikgu boleh tekan Ctrl+D atau cikgu tekan je tu kat situ. Sebenarnya dia ada dua. Tada, ada dua. Menarik kan? Lepas tu kalau cikgu tekan lagi, tada, dia ada keluar lagi satu. Okey, sebab dia duplicate and repeat. Tapi kita nak dua je. Kenapa nak dua? Sebab kita nak letak pen kan? Kena ada berlubang kat tengah kan? So saya nak tukar.
Silinder yang pertama adalah base luar dia. Silinder yang kedua ni adalah base dalam dia. Base yang dalam dia. Silinder dalam. Dalam kita guna hole. Ni ada hole. Change to hole. Kalau dia macam lorekkan tu, dia adalah change to hole. Tadi kita semak ya, dia punya sisi diameter dia 20 kali 20. Yang hole ni mestilah kecil daripada yang di luar. So saya nak ubah jadi 15 dengan 15. Nampak tak? Kalau guru-guru matematik perasan tak saya menggunakan term-term matematik lah, diameter, ukuran panjang, sebenarnya banyak yang boleh digunakan. Lepas tu kita masukkan kat dalam. Okay, kalau straight ke tak straight? Straight pula. Center ke tak center? Cikgu boleh tekan top. Kita boleh nampak daripada atas. Lepas tu saya guna flat view supaya lagi nampak jelas. Lepas tu ni saya adjust guna key arrow key supaya dia lagi ni. Boleh lah, dia lari sikit lah tapi. Okay, lepas tu saya nak tunjuk kat cikgu. Okay, kita nak buat hole kan? Kalau macam tu belum hole. Saya nak cikgu pilih, ni macam nampak tak? Saya tekan right click, saya highlight dua-dua. Okay, saya tunjuk lagi sekali Saya tekan right click, saya highlight dua-dua. Okay. Kemudian saya groupkan dia. Atas ni adalah group. Okay, yang ni adalah group. Tada, nampak tak ada lubang? Tapi, lubang tu sampai ke bawah. Alamak, saya tak nak sampai bawah. So kata ke cikgu macam tersalah kan. Cikgu guna Ctrl Z untuk undo. Atau cikgu boleh pergi tekan arrow belakang ke atas ni. So apa yang cikgu boleh buat. Okay, yang pertama, yang ni yang hijau pula. Yang oren ni kan. Saya tekan transparent. Sebab saya nak nampak yang dalam. Okay, nampak tak? Objek yang hole tadi, dia sampai bawah. So apa cara yang kita boleh buat? Kita naikkan dia ke atas. Nampak tak? Nampak tak saya gerakkan? Supaya ada base yang tertutup. Kalau saya buat ni. Kemudian barulah saya change balik yang transparent tadi. Dia jadi macam ni kan. Tadi saya kata nak group kan, nak bagi dia ada lubang kat dalam. Apa yang perlu buat? Right click, highlightkan kedua-dua. Okay, right click, highlight yang kedua-dua. Lepas tu tekan group. Lepas tu cikgu akan nampak magic will happen. Dia ada lubang lah tu. Tada! Okay, jadilah papan tanda meja bersama dengan tempat letak pen. Okay, ni simple lah yang saya tunjuk ni. Yang basic dulu. Lepas tu cikgu jangan takut tau. Macam banyaknya benda. It takes a while for us to explore. Dan percayalah bila cikgu share dengan murid, cikgu akan perasan murid kita lagi advance. Murid kita mampu untuk buat sebenarnya. Yang ini paling basic kan. Murid kita boleh pergi lebih jauh. Ada murid saya share dia buat toilet bowl. Saya pun terkejut dia buat. Satu persatu dia buat. Okay. So jangan risau. Cikgu, kita facilitator kan. Kita bagi opportunity ni kepada murid untuk explore. Okay. Kalau kita tak buat, tak mulakan, siapa nak mulakan? Okay. Bila dah siap, cikgu boleh tuliskan nama. Contohnya adalah Nabilas. Contohnya Nabilas. Nabilas. Macam itulah saya punya. So kalau sekarang ni saya akan tunjuk di paparan guru ya.
Okey, kita ada, saya refresh kejap. Ni paparan guru ya. Ni yang menarik ni. Saya nak tunjuk cikgu-cikgu. Okey, cikgu-cikgu boleh nampak murid-murid punya hasil. Hasil tugasan. Kita nampak ada Cikgu Irmiza sedang buat, Cikgu Nurain, Cikgu Halimatun. Wah, kita ada Cikgu ni menarik ni, ada pokok lagi. Cikgu Wan. Wah, Cikgu Wan punya sangat menarik. Adakah Cikgu Wan ni Cikgu RBT ke Cikgu Seni? Menariknya. Okey. So dekat sini cikgu, sebagai seorang cikgu ni Cikgu Syazana, kita ada Cikgu Akmal. Kita ada juga Cikgu Nur Azila. Banyaklah. Okey. Nak tunjuk semua hari ni pun tak sempat. Okey, contohnya macam cikgu kan, cikgu nak komen sikit dekat murid punya hasil tugasan kan. Katakanlah saya nak pergi dekat Cikgu Syazwan, Cikgu Wan punya ni. Okey, saya tekan. Okey, saya boleh react. Cikgu je boleh react. Saya wow, contohnya. Saya juga boleh tinker this. Tinker this maksud buka. Dan kemudian kita akan, cikgu boleh zoom out. Nampak dengan jelas. Tengok nampak. Wah, hebatnya Cikgu Wan punya. Sebagai seorang cikgu, kita nak komen pula. Cikgu boleh guna ni. Ada notes tool. Okey, katakan kejap saya letak sini. Okey, contohnya saya bolehlah nak tulis apa-apa. Katakan papan tanda yang menarik. Okey, contohnya nak komen lah, boleh juga. Kata cikgu nak katakan mungkin boleh tambah apa-apa pun boleh. Contohnya saya boleh ni juga. Sebagai cikgu, tengok saya akan ubah sikit, saya akan tambah satu benda dekat Cikgu Wan punya. Contohnya ni lah, saya ada letak satu sfera. Cikgu Wan boleh komen tak dekat chat? Cikgu Wan ada nampak tak sfera dekat Cikgu Wan punya kerja? Papan tanda. Cikgu Wan ada tak? Nampak kan? Menarik kan? Cikgu boleh tambah ataupun bagi cadangan apa perlu buat. Nak tambah kanan ke kiri, nak tambah objek bulat ke, kon ke. Sebab kadang-kadang bila kita buat dalam kelas secara online, murid tak faham. Cikgu kata tambah ni, tambah tu. Macam, tambah apa cikgu? Macam mana nak tambah? Apa nak tambah? Cikgu guide lah. Ya, kolaboratif bersama murid. Ya, betul. Sangat menarik. So contohnya saya delete balik sphere ni, dekat Cikgu Wan punya pun dia akan hilang. Pelajar lain tak boleh tengok. Kalau cikgu nak tunjuk, cikgu kena tunjuk macam ni lah. Macam tadi saya tunjuk kan. Sekejap saya tunjuk balik. Saya rasa lah sebab saya rasa. So kalau pelajar lain nak tengok, dia boleh tengok dari segi macam cikgu paparkan begini. Kalau tak silap saya, saya pun tak explore lagi sama ada murid lain boleh pergi dekat hasil tugasan kawan dia. Ni kita ada Cikgu Syahada. Wah, menarik guna HUD. Macam-macam lah cikgu boleh guna. Okey?
Itu je setakat ini. Sebenarnya dia sangat banyak. Tinkercad ni sangat banyak. Kita boleh explore lagi, mendetail lagi pelbagai. Saya sharekan tips. Cikgu boleh pergi Google je. Sebab hari tu saya cari kan, saya jumpa tips using Tinkercad model 3D. Contohnya dia akan banyak 22 tips design faster in Tinkercad. Cikgu gunalah ni. Pun boleh cikgu share dengan murid. Murid nanti lagi advance, lagi super hebat. Okey, katakan contohnya ni. Saya share dekat link dekat chat untuk rujukan cikgu, kok cikgu nak tambah. Okey, sebelum saya teruskan dengan agenda saya. Setakat ni ada soalan lain tak? Berkenaan penggunaan Tinkercad Classroom ataupun Tinkercad juga. Ada soalan? Kenapa saya tak nampak Cikgu Mimi punya ni Ceng. Ada beberapa yang tak nampak ni. Ada soalan? Semua okey? Boleh respon di chat? Okey ke? Tak okey ke? Ambil masa ke? Okey. Okay, first time guna mungkin macam apa ni kan. Tapi bila berapa kali dah guna, cikgu akan seronok. Macam guna jari agak mencabar lah. Tapi kalau guna laptop, ada key, arrow key pun senang. Okay, so sekarang saya sambung dekat classroom. Boleh. Classroom pula. Class point. Sekejap, mana dah. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak bagaimana kita nak kaitkan dengan subjek sendiri. Saya nak cikgu fikirkanlah sebab sekarang ni semua cikgu ada matematik, ada RBT, ada BI, ada BC. Percayalah Tinkercad ni boleh digunakan dalam semua subjek. Okey, percayalah. Okey, saya nak cikgu ambil masa sedikit, cuba fikirkan bagaimana cikgu boleh guna dalam subjek cikgu. Mungkin cikgu boleh fokus macam tajuk yang sesuai dengan subjek cikgu ke. Ni ada yang tulis anatomi manusia untuk bio. Betul. Saya ada lihat ada orang tu share dia buat sel. Gambar sel dalam Tinkercad. Sel manusia animal cell. Kata-kata motivasi. Wah, menarik. Betul. Lagi berlandang dongakan. Ya, tepat sekali. Ya, projek sains tahun tingkatan 5, 4 dan 5, 3D Shapes Maths. Ya, form 2. Piramid makanan. Wah, menarik tu. Betul. Bongkar asas untuk cetakan 3D. Ya. Ada lagi? Kitchen. Oh, memang ada kan? Tingkatan 2. Pembuatan teknologi. Menarik tu, menarik. Elektronik RBT. Ya. Okey. Ada lagi ke? Saya close submission. Okey, ada lagi. Peta minda. Fakta sejarah. Okay. Geng RBT mesti hebat. Tapi jangan risau cikgu. Geng-geng lain pun semua hebat. Kita kena mulakan. Percayalah, kita kena mulakan, murid kita semua hebat. Okey, tak semua ada yang hebat. Kalau bukan semua, satu pun dah memadai, cikgu akan rasa puas tau. Okey. So, saya sharekan juga sini contoh penggunaan Tinkercad dalam PDP. Saya mula gunakan Tinkercad ni tahun lepas, di mana tajuk pelan dan dongakan.
menghasilkan objek berdasarkan pelan dan dongangkan yang diberikan. Ni terbaliklah. Maksudnya pelan dan dongangkan yang telah diberikan daripada buku kerja ke buku teks ke, saya minta mereka hasilkan semula objek itu mengikut ukuran yang tepat menggunakan Tinkercad. Ni saya kata murid ni buat yang tengah ni. Yang lain-lain ni adalah sampingan. Dia buat toilet bowl tepi tu. Tu. Tada, so murid secara tidak langsung dia dapat macam imagine. Kalau dekat kertas kan murid nak lukis ambil masa, kadang dia tak nampak bentuk ni macam mana. So bila menggunakan Tinkercad dia lebih nampak. Okey, ni salah satunya adalah yang mana saya gunakan dalam PDP lah. Tapi jangan risau, subjek lain pun boleh guna. Okey. Seterusnya yang ini cikgu boleh dapatkan idea aplikasi dalam PDP dalam Tinkercad sendiri. Saya tunjuk Saya tunjuk kat cikgu-cikgu. Cikgu akan impresif. Cikgu boleh cari idea penggunaan Tinkercad dalam kelas cikgu. Saya kembali ke menu utama. Cikgu akan nampak kat atas ni kan. Gunalah sebaik-baiknya gallery. Gunalah sebaik-baiknya learn dengan tag. Teach. Teach ni sangat penting. Sebab dalam teach ni cikgu akan dapat free lesson plan. Walaupun lesson plan ni dalam bahasa Inggeris, tapi cikgu boleh tukarkan dalam bahasa Melayu lah. Okey, ada pelbagai lesson plan yang cikgu boleh ambil dan rujuk untuk disesuaikan dalam PDP cikgu. Contohnya, design a flood solution. Kita baru-baru ni ada banjir. Cikgu mungkin berminat untuk menggunakan lesson plan ni. Cikgu guna design a flood solution. Okey, cikgu juga boleh ni wheelchair, solar powered invention. Dia dah bagi dah. Yang ni kalau ada tambahan yang circuit design lah. Yang ni tu bukan 3D lah. Okey. Dan pelbagai cara. Lepas tu cikgu boleh juga pergi galeri. Contoh saya dapat lihat tengok ekosistem diorama. Yang ni geografi boleh rasanya. Pelbagai. Yang ini mungkin sejarah boleh. Percayalah murid-murid kita boleh menghasilkan yang sangat-sangat menarik. Yang ini playground. Ini kitchen. Okey. Saya pun dapat idea daripada sini, saya cuba, saya bagi kat murid, murid boleh buat satu persatu. Okey. Okey. Dan agenda yang terakhir, kebaikan Tinkercad. Okey. Tinkercad ni dapat melahirkan murid yang lebih kreatif, imaginatif, inovatif dan juga kita dapat mengasahkan minat murid kita. Dan menjadikan kelas kita lebih menarik. Sebab murid-murid zaman sekarang ni, generasi apa ya? Semua minat, insya-Allah dia orang minat benda-benda. Yang ini adalah hasil daripada murid saya iaitu Brian Chang tadi. Dia telah menghasilkan KLCC tanpa disuruh, saya tak suruh, dia buat sendiri. Dan lepas dia buat, dia tunjuk. Dan saya menggunakan bakat beliau dan masuk pertandingan mereka cipta inovasi model 3D Jazro sempena My Digital Maker Virtual Fair tahun lepas. Beliau berjaya menghasilkan satu bekas pelitup muka dan mendapat tempat ketiga. Okay? Boleh cikgu share sikit apa yang cikgu telah pelajari daripada sesi perkongsian hari ini? Cikgu boleh tulis kat chat ataupun di sini, di class point. Kita dah nak habis masa. Habis lah. 1 minit. Nyatakan satu perkara yang cikgu ataupun para hadirin pelajari daripada sesi perkongsian hari ini. Para hadirin juga boleh share di chat. Kalau tak masuk class point pun tak apa, boleh tulis di chat. Rasa pandai macam dah jadi arkitek gitu. Ya. Okey, tools yang digunakan. Ya. Idea baru. Tinkercad
pertama kali. Tak apa, terkial. First time saya buat pun terkial-kial. Saya first time buat simple je, yang kotak, yang apa, pelandungakan. Yang lain tu semua murid-murid explore sendiri. Pertama kali guna class point. Cikgu, silalah guna class point. Menarik juga. Tertinggal. Tak apa, nanti boleh tengok rakaman. Kemudian pada hari Ahad nanti akan dimuat naik di YouTube CDL. Ya, kena explore banyak. Ya. First time memang dia agak macam it's too much to take all in one time, tapi ambil masa. Yang penting kita tahu. Ya, mencipta bentuk 3D melalui Maya. Betapa kreatifnya saya. Good. Okay. Ya, betul. Menjana kreativiti guru dan pelajar. Mana tahu, kita sebenarnya hebat rupanya. Kita sebenarnya kreatif rupanya. Macam itulah. Sebelum ni tak tahu mungkin. Okay, ada lagi? Okay, semangat untuk mencuba. Okay, ada lagi ke? Student centered. Ya, tu yang penting. So, saya kira 1, 2, 3. Saya close submission ya dekat class point. Okay, dan akhir sekali. Okay, apa pendapat cikgu tentang perkongsian hari ini? Tadi apa yang cikgu pelajari kan? Apa pendapat cikgu tentang perkongsian hari ini? Okay, supaya saya boleh tambah baik pada masa akan datang ke. Apa pendapat cikgu tentang perkongsian hari ini? Adakah dia bermanfaat ke atau laju? Too much ke? Terbaik. Okey, terima kasih. Release tension jap. Ya, kadang kita macam nak kreatif minda ni kan. Kita cubalah benda-benda baru atau benda-benda yang macam art sikit. Yes. Okay. Slow and steady ya. Kalau tu pun sebenarnya banyak nak share tapi dia mengambil masa. Terbaik. Menarik. Okay, kena pandai explore. Okay, saya close submission di class point. 1, 2, 3. Saya close ilmu baru. Okey, itu sahaja. Saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan daripada saya. Kalau seperti yang diberitahu di chat, pautan kehadiran telah boleh diisi sekarang. E-sijil akan dihantar melalui email setelah Google Form tersebut telah lengkap diisi. Okey, ambil masa sikit. Cikgu jangan harap macam isi form terus immediately akan dapat sijil immediate. Ambil masa, cikgu tunggu sikit. Okey, tapi memang akan dapat sijil kemudian. Okey, last but not least, mulakanlah the first step tu kita ambil. Katakanlah sebelum ni Tinkercad tak tahulah ataupun hari ni rasa macam too much. Tak apa, mulakan. Perkenalkan dengan murid. Macam saya share pengalaman saya yang bersama dengan kelas
saudara Brian tu, murid yang bernama Brian tu, saya tak ajar Tinkercad dalam kelas dia. Saya ajar Tinkercad dalam kelas tingkatan 3. Beliau adalah tingkatan 1. Saya just tunjukkan dia sahaja. Tunjuk ini adalah Tinkercad, kamu boleh buat model 3D. Kemudian the rest is history. Murid yang explore sendiri. Saya tak masukkan Tinkercad ni dalam kelas Brian tu. Brian sendiri yang explore sendiri. Okay, so kalau cikgu mulakan dulu, perkenalkan Tinkercad dengan murid, percayalah cikgu akan nampak ada bakat-bakat murid yang terselah daripada situ. Okay, itu je. Ada persoalan atau sebarang? Saya serahkan kembali kepada siapa Cikgu Nasha ada atau Dr. Zalina? Saya pun boleh kalau Nasha tak ada sebab mungkin dia punya line tak berapa okey. Okey. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Cikgu Nabila Farhana binti Yahya atas perkongsian ilmu yang sangat baik, yang baru juga bagi saya, iaitu mempelbagai reka bentuk 3D dengan menggunakan Tinkercad, dan terbukti anak murid tingkatan 1 itu berjaya menghasilkan hasil ataupun design dia yang sangat cantik pada iPhone tadi kan. Dan kita juga sangat yakin para peserta dalam kalangan guru boleh mengaplikasikan, menggunakan apa yang dipelajari hari ini pada sesi yang akan datang pada anak-anak murid di sekolah yang akan bermula pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nabila Farhana Yahya dan juga Cikgu Nasha atas perkongsian sesi pada hari ini, dan kita ambil gambar sekejap. Okey, jom. Buka kamera, kita ambil gambar. Saya juga mohon urus setia tolong ambil gambar. Mohon Saya cikgu-cikgu ajak ambil gambar awal tu takut nanti gambar yang akan keluar kan sebab dah habis. Okay, ready? Ke, siapa nak ambil? Saya ambilkan Okay, Nabila boleh. Okay. Semua dah ready. Ni ada berapa paparan? Ada 3 paparan. Saya ambil yang pertama. 1, 2, 3. Senyum. Okey, paparan yang kedua. 1, 2, 3. Senyum. Dan paparan yang ketiga. 1, 2, 3. Senyum. Okey. Baik, sebelum kita mengakhiri majlis ataupun program kita pada hari ini, saya nak kongsikan 2 perkara. Satu, kita akan ada lagi satu sesi perkongsian ilmu pada minggu hadapan, bukan lagi satu lah untuk yang minggu hadapan ya. Sesi perkongsian kita pada minggu hadapan iaitu pada 25 hari bulan 3, hari Jumaat minggu hadapan, ialah bersama-sama dengan Dr. Nur Farhana binti Ramli dengan tajuk penerbitan buku dan ISBN. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, para peserta hari ini, wawarkanlah kepada rakan-rakan lain untuk mendaftar dan mengikuti siri ini pada minggu hadapan, iaitu minggu pada siri ke-31. Okey, yang kedua yang nak dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab esok hari iaitu pada hari Sabtu, kita ada lagi satu sesi perkongsian ilmu yang boleh kita sama-sama ikuti, iaitu sesi perkongsian tentang sekolah super. Sekolah super ni. Yang akan berlangsung pada hari Sabtu 10 pagi hingga 12.30 hari melalui platform Google Meet, percuma kepada kita semua, dan perkongsian ini yang akan memberikan perkongsian ini ialah daripada penceramah dari luar negara, tetapi saya kira sangat menarik kerana kita akan yang menjadi moderatornya ialah Datuk Dr. Mahinder Singh sendiri. Kalau pada sesi CDL ni, hands on ini, biasanya Datuk Mahinder akan berkongsi tips-tips snippet session dia
kali ini dia akan menjadi kita kata menjadi moderator untuk sesi ini. Saya kalau boleh sharekan tajuknya. Tadi saya dapat dah tajuk tu. Sekejap. Okey, tajuknya tajuk ada kat sini, orangnya, iaitu daripada Dr. Aija Rikkonen dari Finland, ya, yang merupakan pakar kanan pendidikan di World Bank Group. So ini dah penceramah dari Finland. So kalau kita ada kesempatan esok hari, silakanlah sama-sama dan sebarluaskanlah kepada rakan-rakan pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari. Kita sertakan juga di sini linknya untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan dan boleh diikuti pada hari esok. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta pada hari ini. Semoga apa yang kita ikuti ini bermanfaat untuk semua. Pihak CDL mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kepada Cikgu Nabila Farhana kerana perkongsian ini adalah perkongsian yang sangat baik dan boleh kita jadikan panduan untuk menambahkan lagi pengalaman dan juga corak kita mengajar yang akan bermula pada sesi yang baru pada minggu hadapan. Selamat mengajar, selamat memulakan sesi pengajaran tahun 2022 pada minggu hadapan 21 hari bulan Mac kepada sekolah-sekolah kita semua. InsyaAllah semua sekolah akan dibuka kecuali sekolah muridnya sahaja yang akan ada sedikit belajar dari rumah, dapat the rest akan datang ke sekolah insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.